Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera pada semua. Selamat berjumpa kembali. Okey, hari ini adalah video yang cikgu set up awal-awal, takut ada apa-apa yang berlaku tanpa kita mahu kan. Okey. Untuk hari ini cikgu nak ajar tips untuk menghadapi peperiksaan dan satu lagi tip untuk menghadapi peperiksaan ni terbagi pada dua lah. Tip dalam menghafal dan berjaya dengan cemerlang. Berjaya dengan cemerlang ni bermakna anda akan bermula daripada sekarang untuk berjaya pada masa yang akan datang. Tanpa buang masa, hari ni kita 30 minit sahaja. Hari ni kita 30 minit je, cikgu tak nak buang masa, cikgu tak nak ganggu awak study. Cikgu akan bagi tahu tips-tips lah terus. Kita tak macam selalu. Untuk hari ni kita lebih kepada ilmu yang nak disampaikan. Okey. Tips untuk menghafal. Okey, untuk menghafal yang pertama sekali awak kena berada dalam keadaan tenang. Okey. Hafalan akan lebih baik dan berada dalam memori jangka panjang apabila berada dalam keadaan tenang berbanding berasa cemas dan takut. Bila kita belajar dalam keadaan tenang, kan, ia lebih baik pada awak takut nak exam. Selalunya akan terjadi pada orang yang study last minute lah. Esok nak exam baru dia study. Padahal boleh je hari-hari dia buka buku untuk study kan, baca sikit, sejenis sikit supaya tak tertinggal dan tak lupa. Jadi carilah ketenangan tu. Belajar dalam tenang, carilah masa awak. Ada orang dia waktu tenang dia ada waktu pagi, pukul 5 pagi, 6 pagi lepas subuh. Kerana waktu tu adik tak bangun lagi, kerja tak banyak lagi, dia akan study waktu tu. Okey. Kalau awak ada waktu yang tenang, gunakan waktu tu. Tips untuk bertenang bagi cikgu, buat persediaan awal. Persediaan awal ini ialah awak kena belajar awal, kemudian sediakan peralatan. Kalau untuk exam ni, kena ada data yang okey, jaringan internet yang okey, kerana bila nanti internet tak okey, data tak okey, awak akan fokus pada takut tak boleh jawab. Jadi apa yang awak baca mungkin akan lupa lah. Okey, dan buang perasaan takut tu. Itu tip yang pertama. Okey, kita teruskan kepada seterusnya. Okey, yang kedua, selalu kita akan guna akronim ataupun awalan huruf ataupun bunyi. Mungkin banyak yang daripada awak yang tahu dah. Okey, contohnya cikgu letak sini menggabungkan huruf depan. Contoh, nama makcik bawang yang famous. Nama makcik bawang pertama PA, makcik bawang kedua Rafflesia dan ketiga Melur. Jadi kalau kita nak mudah ingat, kita boleh ingat PRM ataupun bolehlah MRP ke RPM ke, boleh. Yang kedua awak boleh ambil bunyi yang depan. Peram, PA, Rafflesia Melur. Okey. Anda boleh guna juga masa nak buat nota ni. Okey, ni cikgu bagi contoh yang kedua. Apakah ciri-ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka? Oleh kerana huruf depan boleh membentuk perkataan terus, kita ambil je. Lambang-lambang, undang-undang, hukum kandung Melaka, undang-undang Laut Melaka dan rakyat. Okey. Kalaulah susunannya dia tak sama, jadi awak boleh kreatif susun bagi ada perkataan. Okey, tak semestinya macam ni. Kadang-kadang dia dapat lain. Atas U, bawah L, awak susun sendiri. Ni tips yang kedua. Okey, ini contoh yang tadi. Kalau banyak sangat data, dia ada huruf awalan yang sama. Awak boleh buat macam ni. Haiwan yang dimiliki oleh ahli, harimau, kucing, kambing, keledai, ayam. Awak boleh buat apa? 3K ha ataupun 3K ah. Okey, dapat kan? Simple. Okey, seterusnya menggunakan akrostik ataupun ayat guna awalan huruf. Yang ni saya rasa awak dah guna daripada zaman sekolah rendah sampai sekarang. Selalu cikgu kata nak ingat formula-formula tertentu, guna ayat tertentu. Contoh yang ini, mak jening keluar hutan bawa ikan unggu. Untuk warna pelangi. Jadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Setiap perkataan depan mewakili huruf itulah warna tu kan. Jadi awak boleh try dalam nota awak tu, tak semestinya buat yang ni saja, mungkin awak boleh buat yang lain. Tapi kalau boleh buat cara ni, gunakanlah. Kalau tak boleh, mungkin awak boleh cari cara yang lain. Ini saya bagi contoh yang
yang saya dapatlah melalui kajian-kajian di universiti yang famous lah kan. Okay, seterusnya yang ni sangat-sangat penting. Kalau awak boleh menguasai tips yang keempat ni, memang awak super dan akan dapatkan keputusan yang lebih baik, ingatan yang lebih kuat, dan insyaAllah keputusan peperiksaan yang lebih baik lah. Gabungan percakapan, penulisan dan hafalan. Okey, macam mana? Ini berlaku sebagai contohnya, awak nak baca muka surat 1. Awak baca kuat-kuat. Baca, kalau awak kata takut ganggu orang lain, baca bagi telinga awak dengar dan baca bagi faham maksud tu. Kalau tak faham, tolong confirmkan dengan cikgu supaya faham. Faham ni sangat-sangat penting. Baca dan faham. Step pertama. Bila awak baca dan awak faham, awak tulis balik tadi. Apa yang awak baca? Dah tulis. Contoh kalau awak terlupa sesuatu, okay, tulis, tak apa. Kemudian, selepas awak tulis, cuba hafal. Cara hafal, mungkin ada orang hafal melalui tulisan. Contohnya, dia hafal 10 perkara, okay, dia akan tulis balik tanpa tengok nota tadi, ke 1, ke 2, ke 3, sampai 10. Ada orang menghafal dengan tutup mata, sebut. Lain orang, lain cara lah. Kan? Itu cuba untuk hafal. Okay, katakanlah awak lupa. Bolehlah tengok. Nanti lepas tu hafal lagi. Okay. Bila awak rasa awak dah boleh hafal tadi, tutup buku tu, sebut satu-satu. Kalau dalam satu muka surat tu ada 2 benda, cuba sebut dua-dua benda tu. Atas apa dia, bawah apa isi dia. Okey. Bila awak sebut tadi, jelas awak dah hafal. Okey. Untuk last, awak tulis sekali lagi apa yang awak hafal tu untuk menentukan betul-betul awak ingat. Bila awak melakukan kaedah ini, mental kita ataupun otak kita akan menyimpan maklumat ni lebih lama daripada biasa. Itulah kita tengok ada orang boleh hafal panjang banyak benda, ada orang boleh hafal Al-Quran, hafal sampai 30 juzuk, di mana mungkin bagi kita susah nak 30 juzuk, satu juzuk pun mungkin ada yang susah. Ini mungkin cara dia. Okey, di sini apa yang saya dapat daripada kajian-kajian tu, bila kita bercakap kita akan mendengar. Bila kita membaca dan bercakap kuat, kan? Kita menyebut, mendengar, fokus. Bila cakap kuat kita fokus. Yang ni dan yang terakhir, bila kita baca, cakap kuat, tambah dengan faham. Dahlah kita sebut, kita dengar, kita fokus dan kita akan faham apa kita fokus dan akan menyebabkan kita akan lebih baiklah dari segi kefahaman kita. Okey. Apa yang saya dapat ini merupakan data-data yang tak 100% betul. A tulis yang lain, B tulis yang lain. Tapi saya buat tengah-tengah, ambil tengah-tengah. Okey, bila kita membaca, mungkin kita akan dapat ingatan tu dalam 15% saja. Kalau kita membaca dan kita menulis, mungkin 30%. Kalau kita membaca, menulis dan cuba faham, memahami, dia akan naik lagi 50%. Dan kalau kita membaca, menulis, memahami dan menghafal, dia akan, bila banyak proses, lagi otak kita ni lagi suka. 70%. Dia akan naik lagi. Kalau awak membaca, menulis, memahami, menghafal dan mengajar, menerangkan kepada seseorang. Okey, sekarang kan mungkin sekarang ni musim PKP, awak tak mampu nak terang kepada kawan-kawan, tapi siapa yang ada data lebih tu mungkin boleh buat Google Meet ke, Zoom ke, apa-apa sahaja. Mungkin awak boleh mengajar kawan-kawan awak. Selalunya study secara berkumpulan, boleh buat yang ni. Ataupun mungkin awak kata awak tak ada data, awak tak ada data yang lebih untuk buat ini, awak boleh ajar diri awak. Awak buka buku teks ataupun buka nota awak ajar kepada diri awak. Seperti mana awak mengajar orang. InsyaAllah ingatan ni akan bertambah dengan lebih kuatlah. Cuba. Dan cikgu lupa nak beritahu, untuk yang ini, akrostik dan akronim, kalaulah ada perkataan-perkataan yang boleh mencipta perkataan yang lucu, lawak,
kan. Lebih baik awak gunakan kekuatan tu. Bila minda kita apa minda kita ni suka benda yang lucu, benda yang lawak. Bila perkara yang minda kita suka, kita dapat gunakan sebagai itu formula, ia akan ni lah, lebih kuat lah kita punya ingatan tu. Okey, yang seterusnya menggambar, membuat ayat menggambarkan perkataan. Okey. Perkataan dalam bahasa Arab, ini contohlah kan. Selalunya ayat yang menggambarkan perkataan ni kita guna untuk bahasa lah, untuk term. Kadang-kadang kita lupa. Contohnya awak nak hafal bahasa Arab, awak tak tahu maksud ni. Contoh awak ni lemah dalam bahasa Arab atau lemah dalam bahasa Inggeris, kita cuba dua contoh ni. Perkataan bahasa Arab doroba yang bermaksud pukul. Tapi kita taklah nak ingat selalu kan. Doroba ni pukul, kita tak selalu guna. Tapi bila awak jumpa baca-baca, awak jumpa term ni, awak kena cipta dalam kepala awak, awak akan sebut doroba memukul. Jadi awak doroba tu awak cari orang yang cari perkataan tu boleh awak gambarkan kepada sesuatu. Macam saya letak doroba memukul derok. Doroba, doroba, doroba. Doroba memukul. Doroba memukul derok. Jadi doroba akan maksud memukul. Doroba memukul derok. Ni mungkin bagi saya lah. Saya minta doroba dan ia akan cepatlah di ingatan saya. Kemudian kita tengok dah kalau dalam bahasa Inggeris baca-baca MV. Apa ni kan? Kita baca-baca apa perkataan ni? Buku-buku kamus. Oh, ini maksudnya. Cipta ayat. Kalau boleh yang lawak, yang berkait dengan emosi, lagi bagus lah. Macam ni saya letak emosi ni. MV dengki dekat Emba. MV ni dengki. Nampak? Envy dengki. Envy kat MV. Saya pun tak pandai sebut saya mengaku. Jadi cara ni untuk term lah. Okey. Sekarang ni tips untuk berjaya dengan cemerlang. Tips untuk berjaya dengan cemerlang ni saya buat untuk adik-adik semua. Saya pengen adik-adik lah kan. Sebab saya dapat dapatan kita punya result hari tu banyak jatuh. Saya tak sure kenapa. Dan ada sebab-sebab yang tertentu yang saya nampak. Jadi saya rumuskan di sini supaya awak semua ambil tiba, ambil pengajaran. Okey, yang pertama, mencari dan mendapatkan keredaan. Ada 3 orang yang penting. Tiga orang yang penting. 3 perkara penting dalam keredaan ini, iaitu yang pertama mencari keredaan Tuhan, yang kedua mencari keredaan ibu bapa, dan yang ketiga mencari keredaan guru. Mengapa penting yang keredaan? Cikgu, penting ke keredaan cikgu? Saya boleh hidup secara individu lah cikgu. Yes, kadang-kadang kita rasa macam tu kan, kadang-kadang kita rasa kita tak perlukan ibu bapa, kita tak perlukan guru. Aku belajar ni lebih pandai pada aku belajar daripada orang. Aku belajar, ibu ayah tak support pun, jadi aku tak perlukan mak ayah. Pemikiran gini sebenarnya menyebabkan kita ni kehilangan satu benda sangat penting, iaitu keberkatan. Dalam keberkatan akan timbulkan keredaan. Jadi jom kita tengok. Yang pertama, keredaan Tuhan. Kadang-kadang kita rasa kita ni tak perlulah nak sembahyang, tak perlulah nak berdoa. Aku usaha je dah cukup. Bila kita hilang keberkatan dengan Tuhan, hidup kita susah nak tenang, hafalan kita akan jatuh. Mungkin ada orang dia dapat hafalan yang hebat tapi dia lupa Tuhan. Mungkin boleh berjaya tapi dia akan cemerlang dengan tak ada keberkatan. Kita akan tengok sampai bila dia boleh berjaya. Dan orang yang macam ni kalau dia jatuh terus. Kecuali kalau waktu dia jatuh dia ingat Tuhan, dia akan bangun balik. Jadi ketenangan bermula daripada keredaan Tuhan. Bagi yang Muslim, bagi Islam, yang selalu kita tengok solat, kita merendahkan diri kepada Allah, kita taat dengan perintah Allah, baca Al-Quran. Banyak bukti kalau awak boleh search kat YouTube, apa punca awak rasa kenapa awak berjaya dalam SPM apa SRA. Yang pertama dia kata dia baca Quran, selalu solat malam, rapat dengan Tuhan dan bertaubat. Yang akhir sekali berdoa. Ingat adik-adik kalau kita usaha macam mana pun, kalau kita tak berdoa, kita adalah orang yang sombong. Untuk jadi pelayan cemerlang, di samping ada usaha, kita kena ada doa. Kemudian baru kita tawakal. Barulah ketenangan, keberkatan tu ada dengan kita. Yang kedua, keredaan ibu bapa. Adik-adik sekalian,
Ibu bapa mungkin bukan orang yang sempurna. Ibu bapa mungkin orang yang banyak buat adik-adik terluka. Ibu bapa mungkin adalah orang-orang yang banyak buatkan adik stres. Tapi seteruk mana pun, mereka tetap ibu bapa adik-adik. Adik tak tahu sebenarnya dia orang buat tu sebenarnya untuk buat adik-adik sakit hati ke, ataupun dia orang nak push adik untuk melihat adik berjaya. Jadi sebagai anak, untuk belajar ni, yang pertama, mohonlah maaf dengan ibu ayah. Walaupun kita rasa kita tak buat salah ni, aku tak buat salah buat dengan mak ayah, tapi mintalah maaf. Bila kita minta maaf, hubungan kita dengan mak ayah kita rapat, keredaan ibu ayah tu mungkin kita akan dapat dan seterusnya kita akan dapat keberkatan lah. Yang kedua, belajar memaafkan. Oleh kerana mak ayah kita tak sempurna, semua orang tak sempurna, adik-adik kita sendiri pun tak sempurna. Belajar maafkan. Yang salah memang salah, tapi benda dah berlaku, kita tak boleh nak patah balik dah. Kita kena terima mak ayah kita, itulah mak ayah kita. Itulah perangai dia. Walaupun dia suka meninggi suara, mungkin dia suka paksa awak, tapi itulah diri dia. Kita tak boleh nak ubah dia. Kita maaf, kita redha apa yang dia buat kita, sebab kita, jasa kita ni takkan boleh balas apa yang dia orang bagi kat kita. Kemudian bila kita dah minta maaf dan kita memaafkan, minta mereka doakan kita. Siapa yang masih ada ibu, masih ada ayah, awak ada satu benda yang hebat, iaitu doa yang makbul. Jadi jangan lepaskan peluang. Jangan malu. Rugi kalau malu nak minta mak ayah doakan kita, adik-adik. Nanti kalau boleh hari ini, pada siapa yang jarang salam dengan ibu ayah dia, awak cuba salam hari ini. Tak ada apa yang nak malu. Mungkin dalam kepala kita nanti, mak aku anggap aku ni buat tabiat ke, ayahku anggap aku ni buat tabiat. Tak ada. Itu semua dalam kepala kita. Kita suruh tangan ibu nak salam, salam. Ibu, ayah, esok minggu depan adik nak peperiksaan, doakan adik. Bila kita ada hubungan baik dengan mak ayah kita, jiwa kita lebih tenang. Kita akan mungkin dapat sokongan. Walaupun kita ni tak pernah dapat sokongan mak ayah kita, tapi bila kita minta maaf dan kita memaafkan, hubungan kita tu lain, dek. Lain. Walaupun mak ayah kita tak duduk dengan kita, kita boleh minta maaf dengan waris, call mak ayah, walaupun tak duduk sekali, kan. Ada orang duduk dengan nenek, teman nenek ke, kan. Ini bab keredaan, adik-adik. Kemudian yang kecoh sampai dalam surat khabar berita masuk hari, iaitu keredaan dengan guru, adik. Sama dengan ibu ayah, guru pun mungkin tak sempurna, tapi percayalah, guru sentiasa mahukan kejayaan buat anda semua. Guru ni dia tak nak sanjungan, adik-adik. Yang dia nak awak berjaya, awak dapat apa yang dia nak bagi tu. Bayangkan, guru ni sedih bila awak tak masuk kelas. Bila start kelas 10 minit baru masuk 2-3 orang. Cikgu tunggu. Kadang-kadang cikgu sedih tu, cikgu terasa dengan kita. Tapi percayalah, adik-adik, sakit hati mana pun cikgu dengan murid dia, dia tetap sayang. Dia tetap nak ada semua berubah, semua berjaya. Kan? Kita tengok hari tu saya dapat data hampir 50% orang tak hadir PDPR, mungkin ada masalah, kan. It's okay. Semua orang buat silap, semua orang buat salah. Tapi kesilapan yang berulang adalah bermaksud awak tak belajar apa-apa daripada kesilapan. Cuba ingat balik. Awak rasa stres dengan PDPR, cikgu pun stres, adik-adik. Cikgu pun kerja banyak. Tak percaya, tanya cikgu, okey ke? Cuba tanya. Bila dalam kelas, cikgu okey ke cikgu? Cuba tanya. Ataupun cek, cikgu okey ke dengan kelas kami? Ada apa-apa yang tak okey ke? Ada apa-apa nak luah? Mungkin cikgu akan beritahu yang dia sayang pada awak semua. Dia nak awak semua berjaya. Tak percaya, cuba tanya. Okey, kemudian yang saya harapkan, awak boleh maafkan cikgu. Mungkin ada kata-kata yang terlepas yang awak tersimpan dalam hati. Cuba redha dengan benda tu.
Kemudian awak mohon maaf dengan cikgu. Cara nak cek dengan cikgu, cara nak bercakap dengan cikgu, walaupun awak dah kenal, awak cek cikgu, Assalamualaikum cikgu, salam sejahtera. Nama saya sekian-sekian daripada kelas sekian. Cikgu ajar saya. Cikgu, saya nak minta dengan cikgu, saya nak minta maaf dengan cikgu sekiranya saya ada buat silap dengan cikgu. Cikgu halalkanlah ilmu cikgu kepada saya. Minggu depan kami nak exam. Doakan kami cikgu. Terima kasih kerana banyak memberi ilmu. Semoga saya dapat ingatan yang baik cikgu. Cikgu doakan saya cikgu. Kita jaga adab dengan cikgu. Minta cikgu doakan kita. Maafkan cikgu. Kita bekerja dengan manusia. Kita ada hati. Kita ada perasaan. Gunakan itu sebagai mencari keredaan. Okey adik-adik. Yang terakhir. Yang kedua. Okey. Saya tak walah gambar. Ujunglah. Sini. Belajar memaafkan semua orang. Termasuk diri kita. Kita maafkan semua orang. Benda yang berlaku, biarkan berlaku. Dan diri kita juga, kita kena maafkan. Mungkin ada kita buat silap, ada kita buat perkara bodoh. Ada kita buat perkara yang menyebabkan kita sendiri yang susah. Ada menyebabkan kita jadi tak tentu arah. Kan? Kita maafkan orang, maafkan diri kita sebenarnya bukan untuk sesiapa. Untuk diri kita adik-adik. Kita berikan kita punya otak berehat. Kita berikan otak kita tak fikir perkara negatif terus-menerus. Kita tak fikir perkara yang menyakitkan hati kita secara terus-menerus. Bila kita maafkan orang, berarti kita faham. Semua orang akan buat silap, termasuklah diri kita. Jadi kita mungkin akan lebih hati-hati lepas ni supaya hati kita lebih terjaga. Benda dah jadi tak mampu nak ubah. Okay, adik-adik, belajarlah maafkan walaupun sesakit mana. Ini nasihat cikgu. Kemudian adik-adik nak berjaya dengan cemerlang, adik-adik buat perancangan belajar dan buat juga perancangan untuk berehat. Belajar memang kita tahu penting, berehat penting. Ya, sangat-sangat penting. Ada orang belajar banyak tapi dia lupa nak berehat. Bila fizikal dia lemah, ingatan dia akan lemah dan dia takkan cemerlang. Diri kita juga perlu rehat adik-adik. Okay, yang pertama buat jadual harian adik-adik. Ataupun kalau adik tak mampu nak buat, nak ikut hari-hari jadual yang sama, adik boleh buat jadual hari ni untuk esok. Ataupun jadual minggu ni. Bergantung kepada diri masing-masing. Saya tahu awak semua sangat kreatif. Buat je. Okey. Rancang cara belajar. Contohnya, sebagai pelajar yang agak-agak sibuk dengan homework, awak kena cari sekurang-kurangnya 5 jam untuk awak belajar. Awak nak straight 5 jam mungkin payah. Jadi awak boleh cut 30 minit belajar, 15 rehat. 30 minit belajar, 15 minit rehat. Dan kena disiplin lah. Di negara-negara luar memang diorang guna kaedah tu. Diorang target daripada pukul 6 pagi hingga pukul berapa pagi? 9 pagi diorang akan belajar. Gitulah diorang buat. 30 minit belajar, 30 minit rehat. 30 minit belajar, 30 minit rehat. Semakin hari, semakin banyak waktu belajar, semakin kurang waktu rehat. Bergantung pada diri awak lah. Dan jangan lupalah untuk berehat. Supaya kita tak burn out. Bila kita burn out, kita cepat putus asa untuk belajar. Kita study, kita tak dapat ingat, kita stres. Dan kita rasa malas nak belajar. Ini contohlah cikgu buat. Walaupun biasa-biasa saja. Tengok, belajar 1 jam, rehat 15 minit. Belajar 30 minit, rehat 15 minit. Kena ada supaya kita tak... Yang belajar 1 jam ni, kenapa tulis 1 jam? Kerana ada orang dia boleh fokus 1 jam. Awak tengok diri awak boleh fokus 1 jam ke 30 minit ke berapa minit? Kalau awak boleh fokus 30 minit tu fokus tanpa awak fikir benda lain, yes, awak ambil 30 minit. Kalau awak boleh fokus 15 minit, awak buat 15 minit, 5 minit rehat. 15 minit belajar, 5 minit rehat. Macam tu. Dalam dia macam ni lah. 9.15 10 pagi ni sampai 10.45 ni, macam tu lah awak buat. Dan awak kena tulis waktu jam belajar awak di belah kanan.
Awak kena tahu sehari berapa jam awak habiskan untuk belajar. Adik-adik, orang yang hebat ialah orang yang luar biasa. Awak nak belajar lebih, awak akan jadi orang yang hebat. Awak nak belajar kurang, mungkin awak jadi pelajar yang biasa-biasa. Okey. Yang keempat, kena selalu bermotivasi adik-adik. Kena selalu bermotivasi. Okey. Faham. Adik-adik kena faham. Yang emosi ni kita yang kawal. Bila jadi sesuatu perkara, contohnya dalam hidup ada satu pengalaman, adik boleh pilih banyak perasaan. Esok nak study, adik boleh pilih untuk stres. Esok nak study, adik boleh pilih tak stres tapi adik belajar. Dan adik boleh pilih tak stres langsung dan tak belajar. Emosi stres tu adik yang pilih. Emosi marah, sedih, adik yang pilih. Semua berasal daripada cara kita berfikir. Yang pertama untuk bermotivasi, faham yang kita kawal emosi. Dan bila ada emosi yang negatif, kita kena buanglah. Terus bergerak jika ada perasaan negatif. Contohnya, adik rasa malas. Adik faham itu malas, itu emosi yang awak boleh kawal. Malas dengan penat lain. Penat mungkin kita kena rehat. Malas, okey, aku pukul 6 pagi aku jam. Alah, malas sangat bagus. Malas. Jangan delay untuk buang malas. Oh, malas bangun, terus bangun. Oh, aku malas nak belajar, terus belajar. Malas kita kena lawan. Kalau letih kena rehat. Seterusnya beri reward untuk diri. Beri reward untuk diri ni, mungkin awak kalau capai target awak untuk periksa, awak boleh bagi hadiah kepada awak. Awak boleh simpan duit. Macam saya dulu, saya orang yang bukan senang. Saya kata kalau saya dapat 4A, 5A ataupun dah dapat top 5 dalam kelas, saya akan beli masa tu kaset headset orang panggil, di pasar malam walaupun harga RM5. Dia reward untuk diri. Ada orang ada reward makan. Kalau aku dapat target 9A, aku dapat aku akan reward KFC untuk diri aku. Aku akan reward apa pemakanan yang sedap-sedap untuk diri. Beli handphone baru. Lain orang, lain dia punya kemampuan, dan lain reward untuk diri dia. Okey, dan beri juga dendaan untuk perbaiki diri bila markah kita tak capai. Contohnya kita target 90, kita dapat 70. Reward je, kena study lebih ataupun kena bila dapat markah rendah, aku tak boleh makan sedap seperti makanan-makanan KFC, McD dalam bulan ni. Itu bila kita bagi dendaan pada diri kita, dia bagi kesan pada emosi kita, dia bagi semangat untuk kita belajar, untuk kita dapatkan markah yang lebih baik. Yang kelima, selalu ingat ada orang yang boleh ubah kita melainkan diri kita sendiri. Saya sebagai cikgu boleh bercakap, boleh beritahu ilmu, tapi saya tak mampu nak ubah adik-adik kerana diri adik-adik saja yang boleh ubah. Ada orang tak pernah dapat straight A, boleh dapat straight A, adik-adik kena ingat tu. Ada orang yang straight A boleh hancur dia punya keputusan kerana terlalu percaya diri, confidence lebih sangat. Dan akhir sekali, cikgu nak adik-adik ingat, kebahagiaan anda di masa hadapan ditentukan oleh anda pada hari ini. Kalau anda pada hari ini tak boleh nak deny, anda tak boleh nak buang anda punya malas, lama-lama ia akan jadi tabiat dan dia akan berkesan pada masa-masa awak, masa-masa akan datang. Jadi ubah hari ini untuk ubah masa hadapan. Sia-sia kalau kita nak takut pada masa hadapan, apa yang jadi pada masa hadapan, tapi kita tak ambil tindakan langsung pada hari ini. Dan yang kelima, adik-adik, jangan putus asa. Kadang-kadang ada daripada kita dapat markah rendah buat kita down. Contohnya dia daripada 100 tu dia dapat 40. Adik-adik, kalau adik dapat 40, sekurang-kurangnya adik dah faham 40%. Adik kutip lagi, adik percaya diri adik. Okey, lepas ni mungkin aku boleh kutip lagi pelajaran supaya aku lebih cemerlang. 40 itu pun markah adik-adik. Adik ada kefahaman. Admat mungkin adik tak ambil admat lagi kan. Mungkin matematik, BI mungkin ada dapat markah rendah. Dapat markah rendah, awak tetap dapat markah. Jangan putus asa. Orang yang tak putus asa ini ada chance untuk berjaya berbanding orang yang putus asa terus. Okey, itu saja. Sekian latihan daripada Cikgu Kawi. Saya sayang awak semua. Cikgu minta maaf sekiranya saya ada kekurangan dari segi percakapan, kegagapan. Video ini cikgu buat siap-siap sebab takut tak okey. Jadi cikgu siap
Saya doakan awak semua berjaya untuk ujian selaras selepas ini. Dan buat yang terbaik, banggakan diri sendiri, bahagiakan diri sendiri. Jadilah orang yang gembira. Sekian, terima kasih. Jangan lupa isi borang kehadiran. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum.